Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan tunjuk sikit apa yang awak perlu buat sebelum awak masuk ke lab untuk NMK 20103 microprocessor. So, first of all, awak kena ada software ni, My1Sim85 ni. Okey, version dia adalah version yang 0.9.0. Okay, so saya akan bagi link dekat dalam group ataupun dekat dalam dekat dalam Telegram untuk awak dapat load lah benda tu ya. Sekejap. Okay, so software dia hanya yang ini. Okay, saya akan bagi .rar, awak extract and then awak akan keluar ni. Bila extract terus dapat folder ni. So folder ni, dalam folder ni ada .exe. So just click the exe file and then dia akan terus boleh run terus lah. Dia tak perlu ada apa-apa installation khusus apa tak ada. Just extract this file and then dapat folder. Just click the exe file lah, then you boleh run lah. Supposed to be you boleh run. And untuk My1Sim85 ni, kita boleh buat secara simulator as a simulator, and also we can use it through the board. Okay, kita boleh guna pakai board jugalah. So untuk kata kita nak pakai board dia, awak boleh juga tengok kalau kata bila kita connect dengan board tu kadang-kadang tak boleh function. So just download yang ini, USB prolific driver ni, and then dia ada dua option lah, sama ada 64-bit ataupun yang ni 32-bit lah. So you pilih lah mana satu you punya yang sesuai dengan awak punya operating system lah. Kalau 64-bit, just click 64-bit, then supposed to be dia boleh connect lah di antara board dan juga komputer awak nanti. Okay. So ini link nanti saya bagi, and then yang ini hari ni saya tak mau cerita banyak pasal tentang MySim85 ni. 85 ni nanti esok, nanti bila masuk dalam lab saya akan terangkan tentang apa kegunaan dia, macam mana kita nak guna dan sebagainya lah. Cuma awak perlu readykan dulu dalam awak punya laptop ataupun awak punya PC lah untuk sebelum masuk ke dalam lab. Okay, just untuk first lab ni, overview ataupun sikit apa yang awak perlu sediakan, apa yang awak perlu tahu, apa yang awak perlu ada adalah yang pertama sekali adalah instruction set. Okay, 8085 instruction set. So yang ini perlu ada, dia ada about 15 page. Saya tak kisah sama ada awak save dekat dalam software ataupun awak save dalam soft copy ataupun dalam hard copy. Ini is just like instruction set ni semua ada. Maksudnya instruction yang kita akan guna, bahasa-bahasa yang kita akan guna untuk kita nak buat sepanjang lab ni lah. So this is the most important thing yang awak perlu ada. Dia lebih kurang macam kitab lah untuk microprocessor. Okay, so awak perlu ada ini sama ada dalam soft copy ataupun dalam hard copy. Saya tak wajibkan lah untuk ada hard copy kan, sebab sekarang ni kan go green. So kalau awak nak buat soft copy boleh, as long as you boleh access bila mana you perlukan dia. Okay. So apa yang awak perlu tahu, apa yang awak perlu study daripada sini, instruction set ni adalah untuk dalam page pertama dan page kedua. Okay, awak kena tengok dulu page pertama dan page kedua lah. So apa benda yang ada dekat dalam tu. Okay. So first of all, sebelum kita nak go through to the instruction set ni, so let me cerita sikit. Okay, cerita sikit berkenaan dengan awak punya. Sekejap. Okay, kita akan tengok berkenaan dengan okay, so kita akan tengok sikit berkenaan dengan apa itu sebenarnya microprocessor dan bagaimanakah ianya orang kata macam mana dia beroperasi lah. Okay. So dalam microprocessor ini, okay, apa yang kita perlu tahu, yang kita nak perlu tahu untuk kita nak buat orang kata kita nak buat apa, kita nak buat bila kita nak tulis writing programming, kita kena tahu dalam microprocessor ni ada beberapa. Yang pertama sekali adalah
Okey, yang pertama sekali adalah register. Apa itu register? Register adalah tempat untuk kita nak simpan sementara. So dalam microprocessor ni, dia ada beberapa jenis register. Iaitu yang pertama, saya tersuka ambil terus register B dan register C. Okey, kemudian register D dan register E, kemudian register H dan register L. Okey, ini adalah register-register yang kita akan gunakan sebagai tempat storage. Dan juga dia ada juga akumulator sebagai A. Okey, ini register A adalah akumulator. And then selain daripada situ, storage yang lain dia ada stack pointer, dia ada program counter dan sebagainya. Okey, tapi apa yang saya nak tulis kat sini adalah kenapa dia duduk dalam register BC ni, dia adalah pairing. Okey, so yang ini saya boleh katakan ini adalah 8 bit, yang ini 8 bit. Apa itu 8 bit? 8 bit maksudnya dia boleh simpan nombor. Kalau dalam register B ni dia boleh simpan nombor 00000000. Okey, so itu 8 bit lah. Maksudnya satu register tu dia boleh simpan nombor tu lah. Sama ada 0 ataupun 1 lah. So dia ada 8 bit. Sama juga dengan C pun. C pun ada 8 bit juga. So dia boleh simpan 00000000 sampailah 1111 lah. Okey, so ini tempat dia simpan. Jadi kalau awak tengok kat sini saya tulis B, C, D, E, H, L ni. Okey, jadi dia juga, kita juga ada setengah point. Kita juga boleh jadikan dia sebagai register pair. Okey, apabila register pair, dia akan jadi macam ni. B, dia akan pairkan dengan C. D, dia akan pairkan dengan E. H dan L lah. H, dia akan pairkan dengan L. So, bila dia kata dia namakan register pair, so B dan C, dia akan dapat 16 bit. Okey, DE pun dapat 16 bit. Samalah, yang E pun akan dapat 16 bit juga. Okey. So dekat sini, bila kita gunakan dia sebagai register pair, okey, B dan C ni kita gunakan dia sebagai register pair, kita akan panggil dia B. Kita akan panggil dia yang depan ni sajalah. Kita akan panggil dia. Okey. Bila kita katakan kita nak guna register pair, so kita akan panggil dia B. Okey, D. So register pair B. So kalau contoh apa benda yang kita nak buat pakai register pair, bila contoh kita gunakan register pair, apa-apa instruction kita pakai B, secara automatik sekali, okey, register pair B adalah dia akan menggambarkan B dan C lah. Itu untuk register pair. Okey. So makna kata kalau dia kata register pair C, tak akan berlakulah register pair C kat situ. Okey. So itu adalah sedikit tentang orang panggil apa, register yang ada dekat dalam inilah apa nama ni, apa microprocessor tu. Okey, so bila bercakap tentang register, selain daripada register, okey, saya guna pakai pen lah pasal apa. Okey, alright, so okey, berbalik kepada cerita tadi. Okey, cerita yang saya kata instruction set. Yang awak kena tahulah untuk esok punya instruction set. So, kalau untuk esok punya instruction set, saya tunjuk kat sini. Okey, dia ada beberapa instruction set yang awak kena tahu sebelum awak masuk dalam kelas esok. Yang pertama adalah MOV. Yang kedua adalah MVI. Yang ketiga adalah LDA. LDA, dua page ni. Okey, dua page ni lah. LDA, LXI, LSDN. Okay, and then STA, dua page ni, STA, STD sampai exchange. Okay, yang ini. Okay, so let me talk about MOV. Alright, so mungkin esok kita akan buat dalam lab. Mungkin bila awak buat dalam lab nanti, mungkin awak akan nampak lebih jelas lagi. Ini saya cerita sebagai dia punya teori sajalah. Okay, let me talk about MOV. What is a MOV? MOV yang saya cerita yang dalam page 1 dan page 2 dekat dalam instruction set ni adalah dua-dua ni adalah kita adalah untuk
kaedah untuk kita memindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia data transfer lah. Okey, MOV. MOV. So, dalam MOV ni, okey, MOV, lepas tu, bila MOV ni dia adalah move register to register. So, MOV kemudian dia diikuti dengan register of destination register. Kalau saya B, kemudian ada saya letak C contohnya. Okey. So, bila MOV B, C ni, ini bermakna move, kita akan gerakkan move, destination dia adalah B, source dia adalah C. Kita akan gerakkan move dari C masuk ke B. Itu maksud dia MOV B, C. Okey. Alright. So, itu MOVB. Okey. Kalau kita tengok balik dekat tadi, di sini, okey. Dia ada tulis kan MOVB, MOV, RD, RS. Okey, D is a stand for destination, S adalah source. So sebab tu dia kata R. R tu ada register lah. Register yang kita discuss sebelum ni, register dia ada apa? Dia ada register B, register C, register D, register E. So, untuk MOV ni dia perpindahan register to register. Dia bukan register pair, dia register to register. So, dia pindah B ke C, C ke B, D ke C, C B. Boleh lah yang itu. Okey. Kalau kita tengok dekat sini lah. RD, RS. So, maksudnya macam saya cakap tadi lah. Dekat tadi tu, macam ni kan. Kalau kita tengok dalam example ni, move BC. Maksudnya, C akan pindah ke B. Akan move. Apa data yang dalam C ni akan pindah ke masuk dalam B. Itu maksud dia lah. Okay, so itu. And then, yang kedua untuk move ni adalah M dan RS. Okay, register source pergi ke M. M ni apa? M ni adalah memory. Okay, memory. Alright. Memory dia. So, ada satu dia ada M. Oh, sorry. Sekejap, saya pakai pen putih ya. Okay, so okay. So, yang keduanya adalah silap lagi. Okay. Alright. So, yang kedua saya pakai MOV M, register source. Daripada register lah. So, contohnya saya nak ambil C. So, contohnya saya ambil D. So, M ke D. Okey, MD. Maksudnya apa ni? Maksudnya, dia akan pindahkan daripada D ini masuk ke dalam M. M ni apa? M ni adalah memori. Memori yang ditunjuk oleh siapa? Memori yang ditunjuk oleh register pair H dan L. Okey, ini cerita dia panjang sikit. Dia ada H dan L. Okey, dalam H dan L ni, contohlah saya bagi. Dalam H dan L ni dia ada nombor, katakan 30H dan juga L dia ada 40H. Contoh macam tu. Okey, dia ada 30H dan 40H. Macam tu. Okey, jadi dia akan pergi ke mana? H dan L ni, okey, ni adalah register yang data yang ada dalam H dan L. Jadi kalau dia kata move M, D, maksudnya D dalam D ni, contohnya saya katakan D. Dalam D ni kita katakanlah ada value 03H. Contoh, dalam D ada 03H. Okey, apa yang dia akan buat? Dia akan pindahkan 03H ini ke memori yang beralamat di 3040H. Yang ditunjukkan oleh, yang dipointkan oleh H dan L. Jadi maksud kata kat sini, D ni adalah 03H. So 03H ni akan pergi ke address yang 3040. So 3040 tu dekat dalam ni lah, dekat dalam memori lah. Dekat dalam memori dia ada 3001, 3002 sampai 3040. Contoh ni kan, dia tunjuk 3040. So dia akan masukkan nilai D tadi ni, 03 ni, dia akan masuk ke dalam memori yang kat sini lah. So dia akan jadi 03H. Itu MOV. So untuk MOV ni saja dia ada dua jenis.
Okey, yang kita boleh simpulkan kat sini secara seringkasnya saya boleh simpulkan kat sini, dia ada MOV, dia ada register ke register. Ini adalah register to register. Yang ini adalah register to memory, dan satu lagi dia ada juga memory to register. Okey, benda yang sama jugalah, memory to register tu adalah MOV. Okey, contohnya E, M. So yang ni memory ke register. Macam mana dia nak ambil? Macam saya terangkan tadi jugalah, cuma dia duduk dalam position yang beza lah. Kalau sini memory as a destination, register as the source. Yang ini memory as the source, dia punya register as a destination. So samalah dengan yang ini, cuma dia berbeza dari segi situ. Okey, 3 perkara ni untuk yang untuk instruction MOV. Okey, so itu adalah MOV. And then we look at to the another. Ini saya nak terang 4 ni je dulu. Okey, 4 ni je dulu. Nanti lepas ni mungkin nanti kita akan go deep dalam sesi lab nantilah. Kita akan buat dari segi dia punya apa nama orang panggil program dia, dan kita boleh tengok dia punya pergerakan dia lah. Alright. So yang kedua adalah move immediate. Okey, MVI. MVI ni adalah move immediate. Move immediate ni kalau kita tengok dekat sini, dia ada register destination, kemudian dia terus masuk data. Okey, dia ada 2 jenis. Okey, dia ada 2, satu register, satu kepada memory. Masuk data. Okey, macam mana kita nak buat MVI ni? Okey, so saya buka yang baru. Okey. So untuk MVI dia mesti mula-mula register destination. So register destination contohnya kita buat B. Okey, kemudian kita nak masukkan terus immediate data, kita masukkan dalam dia. Immediate data maksudnya kita apa-apa data lah. Contohnya saya nak masukkan 10. Okey, 10. Okey, data pula untuk kita nak masuk data ni. Okey, next ini adalah data. Okey, untuk kita nak masuk data ni dia boleh numbering system yang kita boleh pakai. Yang pertama kita boleh pakai binary. Yang kedua kita pakai decimal. Yang ketiga kita boleh pakai hexadecimal. Okey. Macam mana cara dia? Okey, kalau binary macam biasalah MVI B, kita masuk 8 bit. Contohnya saya nak masuk 0001. Okey, 1101 B. Kena buh B kat sini. So ini ada 8 bit. So dia akan masuk semua ni. Semua yang ini ni dia akan masuk ke dalam B ni. Okey, dia akan masuk pergi duduk dalam B lah. So bila ada macam ni, secara automatik B akan jadi 0001 1101 B. Dalam register B akan ada benda tu lah. Ini untuk binary ataupun decimal. Kalau decimal, MVIC contoh saya masukkan decimal. Saya nak masukkan 10. So dia akan duduk kat sini. Saya masuk yang 10 tanpa ada apa-apalah. 10 saja. 10 macam tu. So ini dia dah nanti compiler akan tahu yang ini adalah decimal number. Okey. Yang ketiga, kita boleh masuk dalam bentuk hexadecimal. Contohnya saya nak masuk BCD. Saya nak masuk hexadecimal. Number 10H. 10H. Okey. So ini adalah hexadecimal number. Okey. Saya rasa numbering system saya tak perlu nak terangkan lebih lanjut kat sini, sebab saya rasa you all pun dan digit sebelum ni pun dah tahu dah berkenaan dengan hexadecimal dan sebagainya. Okey, cuma saya just nak refresh balik macam mana. Ini 10, ini 10 hexadecimal kan. 10 macam kita kira biasalah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Itu decimal lah. Kalau hexadecimal 10 ni sebenarnya dia kalau dalam binary number dia adalah 0001 0000 binary number. Okey, yang ini mengambil nilai 1, yang ini mengambil nilai 0. Ini adalah hexadecimal. Okey. So MVI, apa yang perlu tahu tentang MVI? MVI adalah move immediate. Kalau kita nak masuk data terus masuk dalam register, kita pakai yang tu. Ataupun yang kedua, kita pakai M lah. MVI M, kita nak masuk data apa? Okey, 10H. Against M ni address dia nak ambil kat mana? Dia akan ambil dekat H dan L.
register tu juga. Kalau kata H ada 30, L ada 03H, so dia akan masukkan nilai 10H ni ke dalam address 03H tu. Okey. So tadi awal-awal tadi saya ada terangkan berkenaan dengan register. Saya terlupa nak terangkan berkenaan dengan memory. Okey. Saya terang sikit tentang memory sebelum kita go deep, nanti awak pun blur apa benda tu kan. So, okey, memory ni dia macam set storage lah. Memang memory adalah storage lah. So kita dalam memory ni kita boleh simpan 8 bit. Okey, sama juga dengan register tadi tu, kita simpan dia 8 bit, kemudian dia ada address. Address tadi itulah yang saya tulis 3001H, 3002H, yang tadi itulah address yang kita boleh pakai dalam microprocessor ni. Address yang kita boleh pakai adalah daripada 2000H sehingga 3FF0H. Ini yang orang kata apa? Yang available lah, yang available dalam microprocessor. So kalau kita tengok, jadi dia ada address dia masing-masing lah. Kalau tadi tu saya kata 3003 tu kan, so dia duduk kat sini 3003H. So bila kita masuk dalam H ada 3003, dia akan point kat sini lah. So ni 3003, so dia akan simpan tadi nombor 10H tu. Itulah maksud dia. So dia ada register, dia ada ni juga orang kata ni memory. Okay. So tadi kita dah tengok. Alright. So kita dah tengok berkenaan dengan move immediate, and then okay, kita go to the third is the load accumulator. Okay, LDA. Kemudian ada 16-bit address. Okay, ini cerita dia panjang sikit. LDA ni bukanlah panjang mana pun, tapi let we talk, kita tengok balik LDA. Okay, so okay, elok lah tu, dah ada kat sini kan. So apa yang dimasukkan dengan LDA tadi tu? Okay, kalau LDA, contohnya saya bagi 10H kat sini, 09H kat sini. Ni data dalam dia lah, data dalam memori tu. So yang ini ada 07H contohnya kan. So bila kita buat LDA saya ambil 3002H. Okey, LDA 3002H. So apa yang dia akan buat ni adalah load data dalam memori 3002H ni ke dalam akumulator. Akumulator ni apa? Akumulator ni tempat sejenis register jugalah, di mana tempat kita nak letakkan value lah. So bila LDA masuk load dalam akumulator, so sekarang ni bila 300H ni, saya pakai pen yang berbeza sikit. Okey. So bila 3002H ni 2H ni dia akan pergi cari kat address ini 3002H, and then dia ambil data kat sini. Okey, 09H dia akan load masuk ke dalam akumulator. Dia akan masuk ke dalam A. A akan masuk value 09H. Itu masuk LDA lah. LDA 300H. Okey. So kalau dalam case ni lah, saya buat lagi, contohnya saya bagi LDA 3003H. Jadi apa yang dia buat kat sini adalah dia akan pergi, okey, dia akan pergi ke address 3003H, which is kat sinilah 3003H. Dia akan tengok dalam ni ada value apa, ada 10H kat situ. So dia akan pindahkan nilai 10H yang ada dalam data tu ke dalam A ni, ke dalam akumulator. So nilai baru dalam akumulator sekarang ni, nilai baru yang ada dalam akumulator sekarang adalah apa? 10H. Nampak tak? Kalau kata kita buat
LDA 3002, lepas tu LDA 3003. So dia akan mula-mula dia masuk nilai 09, lepas tu dia akan override. Lagi satu ciri-ciri yang ada dekat dalam register, kalau awak boleh nampak kat sini, ciri-ciri dia adalah dia akan override. Dia akan override ke dalam. Kalau ada function itu, dia akan override masuk dalam lah. Okay. So itulah LDA. Okay. And then alright, next adalah LDAX. Dia ada X pula kat sini. Okay. Tadi LDA kita tahu kita masuk 16 bit address. And then LDAX, kalau kita tengok kat sini, dia ada tulis kat sini. Okay, dia ada register pair B or D, register pair. Okay, untuk LDAX dia ada LDAXB, LDAXD. Okay, B and D. Okay, so apa itu LDAX? Alright, dia sama juga seakan-akan dengan LDA, cuma dalam konteks LDAX ni dia ada register, maksudnya register pair LDAX B. Contohnya saya buat LDAXB. So apa yang dia akan buat, B ni adalah register pair. Macam saya cerita awal tadi, B adalah register pair untuk B and C. So B, C. So dia tengok pula dalam B and C ni ada value apa. Contohnya saya bagilah contohnya ada 2832. Okey, contoh nombor yang ada dalam BC, dalam B ada 28, dalam C ada 32. Bila mana saya buat LDAXB, so apa yang dia buat, dia akan load data ke dalam akumulator. Nilai yang ditunjukkan, address dia ditunjukkan oleh B and C. So sekarang B and C ada 2832. Okey, so apa yang dia buat, dia akan pergi tengok dekat dalam. Okey, tengok ni saya buat memory location tadi. Okey, ada memory location. So ini 8 bit memory location. Alright, so saya buat start daripada 2830 contohnya, 2831, 2832, 2833, cukup lah kan. So dalam ni ada 01, 02, 03, 12. Contoh macam tu lah. Contoh ni saya bagi contoh lah. Okay. So apa yang akan berlaku kat sini apabila dia tengok LDAXB ni. Okay, bila dia buat LDAXB ni, apa dia buat? Dia akan load data dalam akumulator nilai pada register pair B. So dia tengok register pair B adalah 2832. So 2832 ni adalah address dia, 2832H. Okay, so dia akan pergi cari 2832H. Okay, kat mana 2832H tu? So dia pergi cari kat dalam sini, dia jumpa 2832H. Okay, ini adalah alamat dia, address dia. Okay, 2832H. Kemudian dia akan ambil apa? Dia akan ambil value ni ataupun data yang dalam ni, dia akan masukkan ke dalam akumulator. So akumulator sekarang nilai 03H. Nah, itu maksud dia. Okay, andai kata saya ubah kat C ni. Okay, saya ubah C ni, tadi dah 32. So saya ubah, jadikan dia 31. Okay, so 31. Kemudian saya buat sekali lagi LDAXB ataupun saya tak apa lagi kita buat je kan. Okay, LDAXB. Saya buat sekali lagi. So apa yang dia buat, dia akan cari nilai 2831. So dia pergi tengok 2831. So 2831 adalah nilai kat sini. So dia akan tengok value dia 02. 02 ni dia akan transfer masuk kat dalam akumulator. Okay, so sekarang nilai dalam akumulator, nilai baru adalah 02. Itu kalau saya ubah kat C. Katakan saya buat dalam D pula. Okay, ni B dan C kan. So sekarang ni saya tengok dalam D pula. So D dan E. Dalam D dan E ada 2833 contohnya. Okay, selepas saya run LDAXB, okey lah, LDAXB dia akan masuk sini. So saya run lagi LDAXD contohnya. Okay, apa yang dia buat kat sini? Okay, sama juga dengan B tadi, cuma kali ni dia tengok dekat dalam D lah. So dia pergi tengok dekat dalam D ni, address dia ditunjukkan oleh D, address dia adalah 2833. So
Address yang tunjuk ni adalah 2833H. So, apa yang dia buat kat sini 2833H, dia akan buat apa? Dia akan tengok address 2833H ni, dia akan cari dekat dalam storage. So, dia jumpa 2833H. Okay. So, bila dia jumpa 2833H, okay, dia ambil nilai yang kat sini. So, dia akan masukkan ke dalam akumulator. So, sekarang dalam akumulator, dia akan override nilai tadi tu. Dia akan override dengan nilai baru, which is nilai baru itu adalah 12H. Macam tu. Okay. So, itu. Jangan confuse sebab awak kena faham kat sini, B ni peranan dia apa? Nilai kat sini ni peranan dia apa? Ini adalah untuk menunjukkan address kat sini. Okay. Tapi bila LDA ni, LDAX ni adalah load to accumulator. So, accumulator tu, nilai mana yang nak load dalam accumulator? Nilai yang ada, data yang dekat dalam, tu lah, dekat dalam memory. Okay. Alright. So, sekarang ni kita dah belajar sampai, okay, kita dah belajar sampai LDAX. Okay, last untuk this session. Okay, untuk pengenalan ni last untuk this session untuk accumulator, sebab nanti bila dalam lab nanti saya akan gunakan tiga-tiga ke lemah ni lah. Okay, last untuk session ni adalah LXI. Okay, LXI ni adalah apa? Load register pair immediate. Okay, load register pair immediate. So, dia lebih kurang macam MVI. Okay, sekejap mana dia. Alright. So, saya buka satu lagi yang baru. Okay. LXI ni pun dia lebih kurang macam okay, saya buka pen color putih. Alright. So, tadi kita belajar MVI, kemudian kita letak B kan, kemudian kita letak value 8 bit. Okay, saya letak kata tadi 10H. So, kita tahu MVI ni adalah kita loadkan nilai ni masuk dalam B. Okay, kalau LXI ni sama juga macam MVI, cuma LXI ni dia load register pair. Okay, load register pair. Maksudnya kalau saya buat LXI B, so saya akan masukkan nilai ni dalam register pair ni. So kalau kat sini, data kat sini ni adalah 8 bit. Kalau register pair, dia mesti ada 16 bit. Jadi kita nak masuk data apa? Saya masuklah data contohnya 3201H. Okey. So, bila saya buat LXI 3201H macam ni, LXI B 3201H ni, ini membawa masuk, apa dia? Sekarang ni membawa masuk adalah dalam register B and C, okey, register B and C ada nilai 32, ada load masuk dalam nilai register pair 32 ni, nilai ni akan masuk dalam B, nilai yang belakang ni akan masuk dalam C. That's all. Okay. So, LXI B, dia akan masuk 3231 ni. Okay. Kalau MVI B 10H tadi, apa yang dia buat? Dia cuma masuk dekat sini saja. Dia cuma masuk, okay. Dia cuma masuk di sini saja 10H. Okay, yang ni 32H juga kan? Saya tak, okay lah. Kalau saya tak, dalam ni kebanyakannya memang H lah, tapi saya tak tulis H pun, tak apalah, lebih kurang. Okay. So, hexadecimal dia akan masuk nilai 10H dalam ni. Yang C dia tak kacau, sebab ini adalah single register. Alright. Kalau LXI ni, dia pair. So, value yang kita nak masuk pun adalah 16 bit kat sini. So, dia akan masuk bit yang awal, LSB bit ni, bit 2 bit awal, dia akan masuk dalam C, 2 bit kemudian dia akan masuk dalam B. Begitu juga kalau kita buat LXID, okay, koma 4372H contohnya. Okay. So, bila kita tengok sini, so kita buka dekat register pair D dengan E. So, dalam tu kita tahu 43 akan duduk dalam register D, 72 akan duduk dalam register E. So, itulah maksud LXI D. LXI tu. Okay. Bila kata LXI ni, so dia load immediate to the register pair. Kalau MVI, load immediate juga, tapi kepada dalam single register. So, itu je lah. Alright. So, untuk hari ni kita recap balik. Okay.
So untuk hari ni, instruction yang saya terangkan hari ni adalah MOV, MVI, kemudian LDA, LDAX dengan LXI. Tadi kan ada 5 sebenarnya. Okey, MOV ni pindah antara register ke register. So dia mesti ada register. Dia mesti ada register destination dengan register source ataupun memory dengan register destination dan source. MVI adalah load immediate, register single register. LDA adalah load to the accumulator, immediate juga data. Okay, immediate data juga. LDAX dia ada register. Okay, dia ada register dekat depan tu, tetapi dia load to the accumulator juga. LXI adalah load to the register pair. Okay. So kalau kita tengok dia punya penuh dia, kalau kita tengok, kalau kita tengok dia punya penuh dia, MOV ni secara basic kita boleh katakan, basic lah saya tunjuk sebagai contoh, MOV dia boleh B, C macam tu. MVI kalau kita nak pakai B, dia koma dengan dia punya immediate value 01H contohnya lah, contoh sebagai contoh. LDA, dia terus masuk LDA kepada register punya address. Bukan register punya address. Memory punya address yang dia nak load kepada dalam A tu. So, dia akan, contohnya 2003H contoh. Okay, LDAX pula, dia pakai register pair lah. So, kalau kata LDAXB, BNC. Dia akan ambil daripada BNC tadi lah contohnya. LSI pula, kalau LSID ataupun LSIB, so dia akan masuk ke dalam, kalau D, dia akan masuk ke dalam, tak habis. D, dia kena ada 16 bit kat sini lah. So, ke 16 bit, saya bagi 16 bit hexadecimal. Contohnya 1, 2, 3, 4H macam tu. Okay. So, dia akan masuk 2 bit ni ke dalam register E, 2 bit lagi ke dalam register D. Okay. So, itu register pair. Alright. So, saya rasa setakat ini dulu yang awak boleh ni, dan awak boleh juga tengok juga dari segi dalam sini. Okay, sekejap cukup. Okay, yang dalam MySim nanti kita akan tengoklah macam mana cara kita nak buat dan kita nak tengok dalam tu. Alright, sampai setakat ini dulu. Itu saja untuk lab. Untuk lab, coming lab, make sure awak ada this MySim ni, dan juga awak faham awak ada MySim, dan juga awak ada instruction detail ni, dan awak faham apa maksud setiap apa yang ditulis ni. Okay. Kemudian kalau kata ada masa lebih, mungkin awak boleh tengok untuk page 2 ni, STA ni apa, baca dia punya arahan-arahan dia punya keterangan dia. Jadi awak boleh faham sikit-sikit lah sebelum kita mula nanti. Okay. Itu saja untuk kali ni. Alright, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.